Berbaki beberapa minggu lagi sebelum PRU ke-15 bakal berlangsung pada 19 November 2022. Mengundi tu macam siapa yang nak undi jadi menteri dengan siapa yang nak jaga Malaysia. Lepas tu, siapa yang boleh bantu rakyat dengan bagi duit dekat kanan-kanan. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hatiku saat ku duduk berdoa denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di hujung waktu. Sudilah kau temani diriku. Itu dia. Assalamualaikum. Selamat tengah hari penonton Wanita hari ini. Apa khabar anda di rumah? Itu dia dendangan sedikit untuk pembukaan Wanita hari ini, Yana. Betul tu. Hari ini sedar tak sedar 2 November 2022. Saya paling suka bulan November ni, Fatin. Sebab apa tu, Yana? Sebab bulan kelahiran saya. Betul. Bagi Hini dekat Fatin tau. Bukan, Syahidan pun take note. Betul lah tu. Baik, tadi kita bersama dengan 3 orang maskus wanita yang mana sekejap lagi kita akan bersama dengan mereka. Kita nak mengetahui apa antara aktiviti-aktiviti menarik yang bakal mereka lakukan dan juga tadi mereka cover lagu apa? Lagunya adalah Akad. Ini memang sinonim lah untuk siapa yang sukakan lunak-lunak lagu pagi-pagi macam tu kan. Akad memang menjadi. Ini waktu awak cover ni lagu ni dimainkan ke tidak? Ada. Mustahil tak ada. Mustahil tak ada. Ini lagu wajib untuk pasangan yang bercinta. Okey, dan hari ini kami harapkan apa saja yang anda rancangkan dipermudahkan. Pastinya hari ini ada perkongsian baru untuk anda. Tapi sebelum tu, Yana, ini saya nak kongsikan. Yana takut gayat tak? Ataupun Saya, ya Allah, saya sangat gayat. Walaupun saya pakai kasut tumit tinggi, tapi saya sebenarnya seorang yang gayat. Okey, saya boleh, tetapi ada saya rasa maksimumnya lah. Tapi ini yang nak kita kongsikan. Seorang wanita ni, Yana, memang sangat-sangat memberi inspirasi kepada saya. Wanita, isteri,
seorang ibu. Betul. Berusia 30 tahun, asal dari Negeri Sembilan. Ya. Kita nak bercerita tentang Nur Malia yang mana terlebih mesra dengan panggilan Maya, yang bekerja sebagai seorang juru teknik akses tali, yang mana juga Fatin, Ya. baru-baru ni tular videonya, okey, yang mana dia duduk di tingkat tertinggi ataupun puncak KLCC, bukan duduklah, buat kerja. Ya, buat kerja. Tapi saya memang kagumlah dengan Maya sebab apa? Pastinya lah kalau ini memang satu kerjaya yang sangat mencabar. Betul. Dan kita nampak macam Maya nampak dia relax je kan, tapi tidak. Sebelum dia orang kata ke kemuncak KLCC ni, ada 1-2 task dia yang dia rasa macam dia nangis. Tetapi supervisor dia macam cakap, tak boleh, kena jaga emosi dan sebagainya. So lama-lama dia rasa macam okey, dan salah satu yang membuatkan Maya jadi berani, dia mempunyai hobi rock climbing. Betul. Daripada rock climbing, sedikit demi sedikit disebabkan oleh minat, kini bekerja sebagai seorang juruteknik akses tali yang saya kira membuka mata masyarakat kita juga yang sebenarnya wujud pekerjaan ini. Orang ingatkan biasanya pekerjaan yang sebegini cuci tingkap dan sebagainya. Tapi tahukah anda, sebenarnya Maya, dia berada di atas puncak KLCC ini sebenarnya untuk tukar lampu dari klasik ke LED. Tapi saya macam gusar juga kalau macam Mak Maya, dia risau atau tidak? Mak Maya sebenarnya sangat-sangat risau. Dan Pasti kalau awak nak kan? tahu, Fatin, awal-awal tu Maya tak bagi tahu pun ibu bapanya dia bekerja sebagai apa. Sebab ialah takut mendapat bangkangan. Risaulah. Tapi risaulah mak mana bapak mana Ya, tak risau, anak perempuan pula, muda lagi pula, bekerja tinggi-tinggi tu kan. Tapi bila yang kelakarnya, Maya keluar majalah 3. Barulah kantoi dekat mak bapaknya. Daripada situ dia beritahu dan akhirnya mendapat keberkatan sebab mak bapak merestui. Mungkin itu membuatkan lebih berani dan juga lebih bersemangat. Dan paling yang terakhir, jodoh Maya juga adalah dalam industri dan juga pekerjaan yang sama, lebih memahami. Yang lagu akak tadi? Macam mana? Awak lah mula. Okey, itu sedikit berkenaan dengan perkongsian kita hari ini. Harapnya dapat membuka mata kita untuk berjaya, dan tak ada apa sebenarnya boleh menghalang wanita ni untuk terus kekal berjaya. Jadi lepas yang awak nak mendaki puncak Kita cubalah sama-sama. Okey, baik. Untuk hari ini, seperti biasa di Wanita Hari ini, kita ada pelbagai topik menarik yang akan kita bincangkan. Memandangkan pilihan raya PRU 15 bakal mengunjung tiba, tinggal lagi kurang lebih 3 minggu macam tu kan, Fatin. Jadi topik yang kita bawakan pada hari ini juga adalah berkaitan dengan pilihan raya. Dan tajuk yang kita akan bawakan ini pastinya dapat membuka kata minda hati ibu bapa di luar sana, juga belia sendiri. Kalau sebelum ini keseluruhan jumlah undi 21 juta. 21 juta untuk PRU 15 ni, 5 juta tu Yana pengundi baru. Betul tu. Jadi topik yang kita bawakan pada hari ini adalah pengundi muda. Apa yang mereka mahu? Mereka ataupun kita? Kita ni consider bolehlah untuk lebih kepada mereka yang pertama kali apa orang kata pergi ke pilihan raya nantilah. Betul tu. Jadi kepada anda, kalau anda adalah antara dalam kalangan pengundi muda, mungkin nak kongsikan pengalaman anda ataupun apa sahaja yang menjadi kegusaran anda, apa yang anda ingin bertanya kepada panel kami di studio, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Ya, kami ingin berehat seketika, selepas ini kami bawakan. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Berbaki beberapa minggu lagi sebelum PRU ke-15 bakal berlangsung pada 19 November 2022. Berbeza berbanding pilihan raya umum yang sebelum ini, dijangkakan seramai 5 juta pengundi baharu yang kebanyakannya terdiri daripada mereka yang tidak mempunyai parti dan juga pengundi muda akan keluar mengundi buat julung kalinya. Apa yang lebih menarik lagi, PRU ke-15 kali ini bakal memberi tumpuan kepada generasi Z yang dilahirkan pada era perkembangan dan ledakan teknologi maklumat serta membesar sebagai mereka yang mahir dalam bidang teknologi maklumat, dan kebanyakannya adalah individu yang terdiri dalam kalangan mereka yang aktif dalam penggunaan media sosial. Peluang yang diberikan kepada golongan belia ini adalah suara dan harapan generasi muda dalam menentukan hala tuju dan kepimpinan negara dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Namun cabarannya adalah persoalan sejauh mana kematangan pengundi muda ini dalam membuat pilihan. Apakah kriteria yang dititik beratkan oleh mereka dalam membuat pilihan sebagai pengundi?
dan apakah ciri-ciri seorang pemimpin yang diinginkan dari kacamata mereka. Itu antara laporan berkenaan dengan topik yang akan kita bawakan hari ini. Pengundi muda apa yang mereka mahu? Pastinya dari segi kriteria calon-calon ataupun bagaimana agaknya mereka nak mencorak pilihan mereka untuk kita menubuhkan satu kerajaan yang pastinya akan memberi manfaat dan juga benefit jugalah untuk golongan belia dan keseluruhan rakyat Malaysia ini. Betul tu. Dan untuk itu Fatin, ayo kita perkenalkan tetamu kita di studio. Secantik manis sebelah Fatin, kita mulakan adalah Alia Jaafar Siddiq. Apa khabar Alia? Hai, khabar baik. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, dan di sebelah Alia kita bersama dengan Muhammad Hafizuddin Muhammad Faisal, yang mana Alia dan Hafiz dua-dua adalah mewakili golongan belia. Sihat Hafiz? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di hujung sana kita bersama dengan Dr. Muhammad Syamsi Nur Abdul Aziz selaku penganalisis politik dan juga pensyarakanan di Pusat Latihan Intern dan Penggayaan Akademik Citra Universiti Malaya. Betul Doktor? Ya, betul. Sihat Doktor? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih. Syukur. Okey, baik. Kita nak mulakan Yana dengan perkongsian kita hari ini. Doktor, pengundi muda ini apa yang mereka perlukan? Kita tak nak tanya dulu kepada pengundi-pengundi baru dan juga muda ini. Kita nak tanya kepada doktor sebagai konteks inisiatif ataupun langkah kerajaan untuk kita menukar ataupun mengubah landscape pada 21 ke 18 tahun, Doktor. Okey, pertamanya saya melihat ini adalah pilihan raya 19 hari bulan ini adalah yang kali pertama dalam tiga benda. Pertama adalah dari segi pengundi. Untuk kali pertama kita memasukkan pengundi yang berumur 18 tahun ke atas. Itu semua sedia maklum. Dalam masa yang sama ia melibatkan pertumbuhan yang sangat bertambah sebab adanya undi automatik, pendaftaran secara automatik. Di mana kalau dulu kita ingat pada PRU 14 jumlah pengundi mendaftar adalah sekitar 14.9 juta macam tu. Kali ini ditambah hampir 22 juta. Wow. Jadi maknanya dekat 7 juta bertambah tu. Tinggi tu. Jadi dan yang kedua adalah dari segi parti yang bertanding. Ada juga kali pertamanya. Iaitu kali ini gabungannya ada lebih banyak kepelbagaian. Dia dah jadi ada macam kita kata di hadapan kita nanti ada seumpama sekebun cinta nan berbunga. Semua akan memberikan manifesto lah. Semua akan bagi janji. Jadi pengundi muda kena sedia. Dan yang ketiga adalah senario politik semasa dan senario ekonomi semasa. Kalau kita tengok ini adalah kali pertama kita buat pilihan raya selepas kita menghadapi COVID-19. Maka keadaan ekonomi, keadaan politik amat-amat perlu dititik beratkan. Maka keadaan yang selepas ini, selepas pada 20 hari bulan 11 ni nanti, bila kita ada kerajaan yang baru ni nanti, sangat-sangat pengundi muda ni bertanggungjawab untuk memilih kerajaan yang boleh membantu menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi saya rasa yang tu dulu. Baik. Mukadimah yang cukup baik sebenarnya. Okey, dan sekarang kita nak bertanya kepada pengundi muda kita. Kalau tengok macam bolehlah sebaya lah dengan kita. Bolehlah sebaya. Kita sama. 10 tahun yang lalu. Tak adalah. Okey, kita mulakan dengan Hafiz terlebih dahulu. Mewakili golongan belia. Okey, Hafiz secara peribadi melihat apa antara kriteria yang akan orang kata influence ataupun mempengaruhi keputusan Hafiz untuk memilih seseorang calon tu. Okey, saya berpendapat macam doktor sampaikan tadi, kita punya landscape politik pun sekarang dah berubah. Macam dulu tak ada undi 18. Sekarang kita dah melaksanakan undi 18. Jadi antara faktor yang saya sebagai belia melihat perkara penting ialah saya melihat bagaimana faktor background seseorang calon tersendiri. Macam contoh, kalau saya nak mencari guru, sudah pasti saya akan mencari guru yang berilmu. Macam tu juga saya ingin memilih pemimpin yang mempunyai background education yang saya kira cukup kuat supaya apabila pemimpin tersebut berkomunikasi dalam sudut antarabangsa, sudah pasti akan membawa negara Malaysia ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi background pemimpin itu juga memainkan peranan lah menurut Hafiz. Okay, dan ini untuk Alia dan Hafiz pertama kali? Betul, pertama kali. Excited tak?
saya excited untuk keluar mengundi. Okey, baik. Untuk anda, kalau tadi Hafiz dah kongsikan antara kriteria dan sedikit harapan yang Hafiz berikan, yang mana ciri-ciri pemimpin ataupun calon-calon itu pastilah mengikut apa yang Hafiz harapkan. Bagi Alia bagaimana pula? Ada tak antara kriteria? Kalau sekarang ini kan, anak-anak muda sekarang ini memang tak terlepas dengan internet, teknologi dan sebagainya. Ada atau tidak? Ataupun ia mempengaruhi atau tidak untuk memilih calon-calon yang dekat kecenderungannya kepada teknologi ini? Okey, bagi saya sebenarnya sama saja macam apa yang Hafiz katakan, credibility seseorang calon itu ataupun tahap kepimpinan seseorang calon itu orang kata influence pengundi-pengundi muda, terutama sekali macam kami ni expose kepada media sosial bagaimana seseorang calon itu berkomunikasi, cara kepimpinan seorang calon itu mengawasi orang kata memimpin kawasan ataupun sesuatu tersebutlah. So semestinya macam Fatin tanya tadi, adakah faktor daripada faktor-faktor lain? Yes, social media memang sangat memainkan faktor-faktor lah untuk kami sebagai seorang anak muda untuk memilih, sebab ialah social media kita nampak dan lihat kan bagaimana seseorang itu mempunyai tahap kepimpinan dan credibility lah. Itu daripada Alia punya pendapat lah. Hafiz setuju social media memainkan peranan untuk anak-anak muda ni dalam membuat keputusan? Saya setuju, sebab kalau tengok sekarang ni dekat banyak media platform TikTok, banyak mudah untuk lebih viral dan juga sebagainya. Itulah lebih dekat untuk tarik pengundi-pengundi muda sebenarnya. Kalau doktor, tanya doktor pula. Doktor pun nampak muda. Okey. Baik, sebenarnya Fatin, ada banyak lagi yang kita nak tanya kepada tetamu kita. Dan ini ada satu paparan menarik yang disediakan oleh wartawan kami. Kita tanya kepada golongan belia. Apa kata Fatin kalau kita tanya pula kanak-kanak pendapat mereka Bayi-bayi halit tu? Ya, bayi-bayi halit tu lah. Urhan belum lagi lah. Okey, Urhan belum lagi. Berkenaan dengan PRU ataupun pilihan raya. Apa yang mereka tahu? Jom kita tengok. PRU 15 semakin hampir dan umur pengundi adalah semakin muda. 5 juta pengundi muda bakal mengundi pada tahun ini. Bila bercakap tentang undi, anak-anak kecil kita pun faham dan tahu. Okey, apa kata kita tanya pendapat mereka tentang apa itu undi dan apa itu pilihan raya. Jom kita tanya. Tak cikgu cerita pasal undi ke pilihan raya ke, ada tak? I don't know. Alright, it's okay. Thank you very much. Apa yang awak tahu pasal undi? Undi tu dia macam, contoh dekat satu kelas ni. Ada 3 orang. Lepas tu kena pilih siapa yang jadi ketua kelas. Lepas tu cikgu bagi seorang satu kertas. Siapa yang akan lagi banyak diundi, dia yang akan jadi ketua kelas. Macam tu lah. Pilihan raya tu apa? Masih dah hari raya. Hari raya? Ya. Betul ke? Ya, betul dah. Undi pula? Undi pula tak tahu. Pilihan raya? Tak tahu. Undi tu untuk memilih orang. Undi tu pilih orang. Mengundi tu macam siapa yang nak undi jadi menteri dengan siapa yang nak jaga Malaysia. Lepas tu, siapa yang boleh bantu rakyat dengan bagi duit dekat kanak-kanak. Wah, A++ jawapan adik kita yang terakhir tu tadi, Fatin. Saya suka. Mungkin nampak macam ringan perkara ni bila kita bertanya kepada kanak-kanak. Tetapi sebenarnya kalau sedari kecil lagi mereka sudah didedahkan dengan apakah itu undi, tentang pilihan raya, mereka tahu dan mereka faham, dan ini sebenarnya yang akan mencorak dan membantu mereka apabila mereka bergelar belia suatu hari nanti dan diberikan tanggungjawab untuk mengundi. Betul. Dan saya suka juga kalau nak tanya, kita dah dengarkan apa kata kanak-kanak. Mungkin di masa hadapan, masa depan mereka akan duduk di sini dan kita akan bertanya mereka. Tetapi doktor, adakah juga pilihan raya ataupun pemilihan daripada kalangan muda ini dipengaruhi oleh ibu bapa juga? Saya rasa ibu bapa turut memainkan peranan. Tetapi untuk pengundi muda generasi Z ni, saya rasa penglibatan ataupun pengaruh ibu bapa adalah minimum sahaja. Minimum. Saya setuju dengan 2 orang sahabat saya, sahabat muda Rasau. Sahabatlah tu. Sahabat tu. Di mana yang utamanya untuk mendapatkan undi dalam kalangan pengundi-pengundi muda ni adalah platform social media. Okey. Jadi social media ni, saya bagi satu analogi lah. Orang muda ni biasa dikaitkan dengan bercinta, dengan dalam nak mengorat. Jadi
dalam sosial media ni, nanti dalam tempoh selepas daripada penamaan calon, manifesto akan boom dalam sosial media, segala benda akan ditawarkan. Jadi manifesto tu seumpama satu lamaran cinta. Orang kalau bercinta dia janji segala mak neka lah kan. Dia akan kata abang akan buat begitu. Begitulah juga nanti parti-parti politik. Dia akan mengutarakan segala rancangan-rancangan dasar yang dia nak buat, segala bulan dan bintang. Jadi di situ pengundi muda kena sempoi, kena cerdik sikit untuk nak menilai, sebab paparan yang ada hanyalah dalam di atas di atas skrin telefon. Dan dengan atas kita kata kekurangan pengalaman, tetapi bijak untuk nak menilai mana intan, yang mana duri, yang mana wanginya bunga. Ada 3 pilihan. Tapi bagaimana pula kan kita nak tanyakan kepada Hafiz, bagaimana persediaan untuk pemilihan tu? Macam doktor cakap tu memang betul-betul kena pilih yang tepat, walaupun kita tak bersemuka dengar secara verbal dan sebagainya. Dan kita kena ada orang kata kebijaksanaan. Betul, dan apatah lagi kita tak tahu bagaimana mereka apabila sudah dilantik nanti bakal berkhidmat kepada masyarakat. Jadi untuk Hafiz macam mana? Bagi saya sebenarnya itu terlihat dari sudut kematangan belia itu tersendiri untuk berfikir sama ada tawaran yang diterima itu realistik untuk dilaksanakan ataupun tidak. Realistik. Saya suka perkataan Hafiz. Sebab kalau kita nak fikirkan janji bulan dan bintang pun, saya risau nanti kalau kita terlalu berharap kita akan kecewa. Macam dalam cinta jugalah. Tapi kalau kita sebagai pengundi yang matang, belia yang matang, saya kira untuk membuat satu keputusan tu kita perlu berfikir sama ada tawaran yang diberikan kepada kita itu mampu dilaksanakan ataupun tidak. Dan rata-rata yang bakal bertanding tu pun perlu menjadi realistik juga. Jangan memberi janji sekiranya tidak dapat ditepati. Nanti jadi capati. Baik. Mungkin Alia juga boleh kongsikan juga. Tadi dah beritahu salah satu kriterianya. Iaitu melihat background ataupun latar belakang pemimpin yang bakal diundi tu. Tetapi menurut Alia secara peribadi, pada usia 23-24 tahun ini, apa sebenarnya yang pengundi muda, pengundi belia mahukan untuk mencorak masa depan negara kita? Okey, so sebenarnya soalan itu sangat patutlah ditanya kepada semua pengundi belia lah. Macam especially pada Alia dan juga Hafiz. Yang pertama kali kita baru nak mengundi kan. So macam Hafiz kata tadi, kita patah balik kita lihat kepada background dan juga latar belakang. Tapi sebenarnya apa yang seorang pengundi muda mahukan terhadap seseorang calon itulah. First thing first, bagaimana beliau ataupun sesebuah parti itu sendiri mampu untuk orang kata bila dah keluarkan manifesto dan sebagainya, mampu untuk mencapai, untuk melaksanakan manifesto tersebutlah. Macam tadi yang nak kata bukan hanya sekadar macam kita bagi saja manifesto tapi last tak tepati pun, nanti dicapati kan. So macam patah balik, macam sama juga pengundi muda pada hari ini memang sebenarnya mereka hanya mahu seseorang yang melaksanakan apa yang diperkatakan dan bukan hanya omong kosong lah. Itu sahaja sebenarnya. Itu sahajalah permintaan daripada seorang pengundi muda lah sebenarnya. Cukup lengkap. Baik, itu kata Hafiz dan juga kata Alia. Yana, kita nak dengarkan juga doktor berkenaan dengan apa sebenarnya pengundi muda ini mahukan daripada rakan-rakan kita di luar sana. Tahun ni first time untuk Piala 15 ni lah. Tahun ni pertama kali lah. Sebab umur baru 23 tahun kan. Saya baru first time lah sebab tahun ni saya baru 18 tahun. Ini kali pertama sebab saya baru berumur 18 tahun pada tahun ni. Kemampuan tu lebih penting. Dia tak kisah kalau popular ke tak. Popular tu boleh datang kemudian. Yang penting adalah kemampuan. Yang pada saya, pada pendapat saya, yang mampu menuju Malaysia lagi penting daripada populariti. Eloknya macam orang cakap bagi macam mana bagi kerjasama sama rakyat. Cakap faham antara satu sama lain lah dengan rakyat yang cakap macam ada masalah, macam fakir miskin tu. Saya cakap kehebatan diorang lah. Lebih kurang macam tu lah. Orang cakap macam mana diorang handle negara ni lah, bukan daripada populariti. Mestilah yang pandai buat keputusan, yang boleh handle masalah negara. Maksudnya tak ada lagi rasuah-rasuah lepas ni. Kalau setakat popular tapi tak pandai handle negara, macam tak sesuai untuk jadi pemimpin yang bertanggungjawab, yang boleh faham masalah negara tu dan dapat selesaikan masalah dia lah.
Kriteria pemimpin adalah mestilah bijak dalam menyelesaikan masalah negara dan juga mestilah jujur dalam melakukan pelbagai amanah yang dipikul oleh pemimpin tersebut. Sejujurnya saya sangat-sangat berharap agar bakal-bakal pemimpin ataupun mereka yang dicalonkan dalam PRU yang bakal berlangsung 19 November ini mendengar apa sebenarnya yang dimahukan oleh golongan belia sebab golongan belia juga memainkan peranan penting dalam mencorak masa depan negara kita. Dan Doktor, sebelum saya tanya soalan kepada Doktor, izinkan saya juga untuk baca salah satu komen dari rakan kita di Facebook oleh Maya Muhammad. Okey. Umur 18 tahun, apalah yang diorang tahu? Tanda soal. Nak uruskan diri sendiri pun tak reti. Ini kan pula nak pilih pemimpin. Tanda seru. Doktor, kalau kita bercakap tentang pemimpin muda pula, pengundi muda ataupun undi 18 ini bukan pertama kali dibahaskan. Malah dah sebelum diluluskan lagi pun dah banyak yang berdebat dan berkata tentang kemampuan, kredibiliti, daya pemikiran dan tahap mereka untuk memilih pemimpin yang bakal mencorak masa depan negara. Menurut Doktor, bagaimana dengan persepsi mengenai undi 18 ataupun pengundi muda ni? Sebelum tu nak tanyalah dengan Uyaina. Ya, saya. Datang tadi. Naik apa? Naik kereta. Naik kereta lalu jalan raya kan? Jalan raya. Sedar tak sedar, di atas jalan raya tu pemandu-pemandu di situ berumur minimumnya 16 tahun untuk yang bawa motor. 18 tahun kita dah bagi mereka lesen untuk memandu di jalan raya yang penuh risiko. Maka takkanlah kita tidak memberikan ruang, peluang untuk kumpulan anak-anak muda berumur 18 tahun dan ke atas ni untuk mencorakkan masa depan mereka sendiri. Jadi bila kita bercakap tentang kematangan, pada saya kematangan ni juga dia selain daripada umur, selain daripada usia, tetapi juga adalah pendedahan. Anak-anak muda hari ini, saya sendirilah sebagai pengajar. Banyak yang saya sendiri belajar daripada pelajar-pelajar saya. Sebabnya mereka pun terdedah dengan sosial media dan kadang-kadang dia boleh petik pula cikgu. Saya rasa fakta tu cikgu kena tambah begitu dan begini. Jadi kita pun okey, sebab ini bukan 20 tahun lepas. 20 tahun lepas apa saja cikgu Syam cakap dalam kelas, that's it. Tapi hari ini dah berubah. Sebab sumbernya lebih banyak. Mungkin mereka sendiri baca lebih banyak daripada kita. Jadi kalau nak cerita soal kematangan, saya yakin dan percaya hampir 7 juta pengundi muda. Hari Sabtu 19 hari bulan nanti yang akan ada hitam jari kat sini akan membuat pilihan yang bijak dengan syarat mereka kena banyak membaca jugalah. Dan dia memerlukan juga saya rasa sedikit input daripada golongan-golongan yang lebih berusia lah. Sebab ni kali pertama ni debaran dia macam kan. Okey. Nampak debaran muka Hafiz tu. Bukan ada. Tapi Hafiz sebenarnya mewakili suara-suara pengundi muda di luar sana lah. Okey Hafiz, mungkin ada juga rakan-rakan kita di luar sana, rakan-rakan kita yang mana ini adalah pengalaman pertama mereka. Bagaimana Hafiz sendiri dan Alia jelas atau tidak mengenai proses bagaimana sebenarnya keluar mengundi itu? Bagaimana untuk proses keluar mengundi, sebenarnya itu berada di bawah tanggungjawab SPR untuk memberikan penerangan. Tapi saya yakin dan percaya ramai juga rakan-rakan mahasiswa, rakan-rakan belia pun dah mendedahkan kepada rakan-rakan kita bagaimana untuk keluar mengundi. Dan perkara yang paling penting ialah bagaimana untuk mereka semak di manakah mereka untuk turun mengundi. Itu antara perkara yang penting. Macam contoh, saya sendiri sebagai mahasiswa, pada rakan-rakan saya di rumah sewa, saya bagi tahu mereka macam mana nak undi, cuba cek dekat dalam My SPR Semak. Itu adalah satu informasi yang penting untuk mereka dan juga menggalakkan untuk mereka turun mengundi. Dan pada masa yang sama juga saya juga influence dengan orang-orang yang terdekat lah, macam contoh adik saya, sepupu saya, saudara mara dan juga rakan-rakan terdekat. Sebab itulah satu titik permulaan untuk bagi mereka galakan untuk turun mengundi. Sebab kita tak nak mereka hanya turun mengundi disebabkan dipaksa. Tapi tiada ilmu pengetahuan yang asas untuk mereka turun mengundi itu tersendiri. Bagus jawapan Hafiz itu tadi. Dan saya kira Alia dan Hafiz ni sebenarnya antara belia-belia contoh. Yang mana seharusnya ada semangat dan ada iltizam untuk keluar mengundi. Untuk Alia sendiri, bagaimana sebenarnya dalam kalangan kawan-kawan Alia ataupun kelompok pergaulan Alia sendiri, ada tak dalam kalangan mereka yang mempunyai mindset atau pemikiran, okey, aku tak nak mengundi, ataupun lantaklah PRU, tak nak ambil tahu, ada ataupun tidak? Dan bagaimana sebenarnya Alia menangani kawan-kawan ataupun persekitaran yang begitu? Okey, sebenarnya memang tak dapat dinafikanlah, memang sebenarnya masih lagi adalah ramai kita kata bilangan para belia yang
orang kata macam tak nak pun mengundi sebab alasan mereka kalau undi ke tak undi sama. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kembali sebenarnya semua orang perlu mengundi. Macam for the next general election daripada berusia 18 sehingga dan ke atas lah perlu turun mengundi dan sebagainya. So apa inisiatif saya sendiri untuk orang kata untuk memberikan pengetahuan ataupun mendidik rakan-rakan saya adalah untuk kita berikan kefahaman kepada mereka kenapa perlu wajib mengundi dan sebagainya. Sebab saya percaya sebenarnya golongan belia ni dia bukan tidak tahu. Dia bukannya tidak ambil tahu, tetapi mereka sebenarnya kurang pengetahuan dan kurang ilmu mengenai ataupun mengapa dan bagaimana satu undian tersebut boleh merubah sebuah keputusan di dalam pilihan raya itu sendirilah. Dan juga sebenarnya ianya penting bukan saja kepada saya dan juga Hafiz lah untuk kita mendidik rakan-rakan kita lah. Sebenarnya sebagai entiti ataupun individu-individu yang di luar sana, kalau kita lihat ramai sebenarnya badan-badan ataupun grup-grup lah belia yang pergi orang kata buat ilmu pendidikan mengenai ataupun literasi politik lah khusus kepada belia-belia di luar sana lah. So itu Alia rasa one of way macam mana kita nak memberikan pendedahan lah kepada belia-belia untuk turun mengundi. Saya suka Alia sebut tentang literasi politik. Sebab mungkin perkara ini yang daripada dulu sehingga sekarang mungkin tidak banyak didedahkan terutamanya khususnya dalam kalangan belia. Betul Yana. Kagum sekali dengan Alia. Betul. Dan juga Hafiz. Okey doktor, di hujung perbincangan kita harapkan dapat banyak lagi masa kan. Tapi di hujung perbincangan ni bukan sahaja untuk mereka pengundi daripada golongan belia, tetapi dengan adanya SPR pendaftaran secara automatik tu secara tidak langsung ramai yang teruja untuk keluar mengundi. Doktor, kalau boleh dikongsikan rumusannya. Okey. Bila untuk mengundi 19 bulan November ni, saya ada beberapa perkara lah kalau boleh saya ambil masa sikit. Pertama, golongan belia ni seperti yang disebut tentang literasi politik tadi. Dalam ilmu sains politik, dia ada satu teori nama teori sistem. Teori sistem ni kata orang luar daripada politik tu dia perlu memberikan demand and support, permintaan dan juga sokongan. Maka permintaan, sebab itulah golongan muda perlu turun untuk sebagai tanda mereka boleh membuat demand. Kita tak nak nanti bila jalan lubang kemudian salah rupanya mengundi pun tidak. Jadi itu sangat mengecewakan. Dan perlu juga dalam masa yang sama memberikan sokongan. Bila contoh pihak kerajaan buat kempen begitu dan begini, maka golongan belia perlu menyertainya. Contoh bila katalah masalah ekonomi, bila pihak kerajaan membuat program siapa jom cari kerja contohnya di setengah tempat, belia perlu pergi. Itu barulah dia memenuhi kriteria demand and support. Dia tak boleh demand saja, support tak nak bagi ataupun mengundi pun tak nak. Bukan demand and supply, demand and support. Demand and support. Kalau saya boleh rumuskan sikit lagi boleh terakhir. Saya rasa orang belia ni bila dia nak mengundi ni dia perlu bawa bersama mereka jiwa. Jiwa ni bukanlah jiwa ni satu akronim sebenarnya. J tu merujuk kepada juang. Golongan belia perlu faham bahawa mereka ni yang akan memimpin negara masa depan. Maka perjuangan titik mula ni adalah turunlah mengundi. Itu langkah pertama. Itu langkah pertama, very basic. Okey. Yang I adalah inisiatif. Golongan belia sebenarnya pada hari ini dengan adanya social media mereka boleh membuat demand secara sepakat. Kemudian W pula adalah wow. Golongan belia bila dia dah dapat inisiatif tu dia sebenarnya boleh memviralkan ini dengan pelbagai cara. Dan akhirnya saya rasa golongan belia dalam mengundi perlu melihat kembali dengan semangat kepada agama. Agama dan kepercayaan. Jadi saya rasa jangan tak tahu mengundi. Malu siapa yang tak ada jari hitam pada 19 bulan ni. Betul. Baik, saya kira itu antara ringkasan ataupun rumusan terbaik untuk topik perbincangan kita pada hari ini. Pengundi muda, apa yang mereka mahukan. Terima kasih khususnya kita ucapkan kepada pertama sekali Alia Jaafar Siddiq, Muhammad Hafizuddin Muhammad Faisal dan juga Dr. Muhammad Syamsino Abdul Aziz atas perkongsian pada hari ini. All the best untuk adik-adik kita dan terutamanya kepada mereka yang bakal mengundi buat pertama kalinya. Terima kasih semuanya. Baik penonton, bersediakah anda golongan muda untuk keluar mengundi? Selepas ini akan kami kongsikan berkenaan dengan satu DIY. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini.
Masih lagi bersama kami di Wanita hari ini. Seperti saya janjikan tadi, untuk segmen ini kami bawakan DIY ataupun craft tangan. Dan bersama saya hari ini iaitu Farah Adilah Ahmad Sapi daripada Kulihat. Betul saya sebut? Betul. Okey, apa khabar Farah? Khabar baik. Okey, kalau kita melihat kepada di hadapan saya ni kan Farah, ada macam-macam orang kata kreativiti daripada Farah lah. Boleh tak kongsikan sikit sebenarnya Kulihat ni membawakan apa dari segi rekaan ke ataupun bagaimana? Kita lebih kepada craft tangan yang diperbuat daripada kayu. Mostly kita punya barangan adalah untuk hiasan rumah dan juga untuk cenderahati ataupun hadiah lah. Okey. Sambil-sambil Fatin bersembang dengan Farah tu, apa kata kita nak tunjukkan jugalah demo kepada penonton yang mana sebenarnya dalam kita bersembang-sembang tu boleh juga menghasilkan sesebuah craft tangan ya Farah? Betul-betul. Okey. Dan hari ini kita nak kongsikan? Kita nak buat keychain. Keychain sahaja. Sebab ini mengambil masa yang lama. So Farah bawa keychain sahaja untuk hari ini. Okey Farah, kalau kita sambil kita nak siapkan keychain ni, kita nak kongsikan jugalah. Memang berminat ataupun bagaimana? Memang ini adalah pendapatan sampingan. Bagaimana Farah mulakan hobi ini bagaimana? Ini adalah memang my main income lah. Tapi started as bermula sebagai part time lah. Masa kerja dulu kita buat sambil bekerja kan. Tapi lepas tu kita tengok ada demand, ada mendapat sambutan, so kita buat full time lah. Okey. Saya rasa ni macam ada 3 ni. Saya rasa saya nak kena panggil kawan saya di sana tu. Sebab dia lebih suka kepada kitchen ni. Silakan. Adakah nama saya diseru? Adakah nama ini saya dia. diseru? Farah nak kita tunjukkan kita punya apa orang kata bakat terpendam kita ya nak. Saya punya bakat bukan terpendam, dia dah terendam terus. Dah terendam terus dah Farah. Tapi ni senang je. Okey, macam mana caranya? You just glue, lepas tu tampalkan dah ada dia punya. Senang. Kerja menampal. Sambil jaga uruhan tu pun dah boleh buat ya nak. Kerja-kerja menampal ni agak mudah ya. Tapi saya rasa perkara ni pun boleh dilakukan bersama dengan anak kita kan? Ya. Benda ni macam senang je, boleh buat macam apa sambil-sambil kat rumah kan. Sambil-sambil pun ni kalau tak susun betul ni dia sengit-pengit juga. Fatin. Awak budi saya, awak tak buat. Saya tengah tengok awak buat. Okey. Farah, Fatin nak tanya juga teknik-teknik kalau kita tengok ada penghasilan ataupun kombinasi daripada kayu, ada juga benang-benang tu. Bagaimana agaknya penghasilan dia tu Farah? Untuk yang macam ni memang kita akan guna mesin lah untuk ukiran dan juga design. Lepas tu kita dah potong, lepas tu barulah kita letak dia punya tassel ni and then kita letak beads kayu lah. Cantiknya. Ilham selalunya Farah dapat dari mana ni? Mostly ilham daripada Pinterest, daripada overseas. Tapi selalunya dekat overseas kan dia macam very western punya culture kan. So saya try to masukkan kita punya budaya Islamic kita punya tapi menggunakan material estetik yang macam selalu kita tengok dekat Pinterest tu. Baik. Okey Farah, pengalaman jugalah. Ada tak orang kata pesanan-pesanan ataupun order daripada pelanggan yang sebesar-besarnya? Ada ke? Ataupun memang ini je? Ini ke paling besar? Paling besar kita boleh buat dalam 2 kaki lah. Tak pernah buat besar-besar lah. Kita mostly kita buat yang kecil-kecil. Dah siap awaknya? Sekejap je. Abang, tolong nak zoom sikit bang. Okey, saya punya W baru nak ni. Dia depan belakang tak kisah Tak kisah. Gitu. Dia punya kecil. Kalau siapa nak saya jual, harga tak mahal. Adalah RM100 untuk satu ni. Wow. Mahal betul. Mahal betul. Okey, baik. Kalau macam ni selalunya berapa ringgit ni Farah? Kalau macam ni kita jual RM10. 10. Saya 10 kali ganda mahal Pertama kali saya buat dah jual RM100. Okey, H saya. H ni untuk Hamimah lah. H untuk Hamimah. W untuk Wuwaina. Wuwaina, betul. Okey, mungkin boleh kongsikan kalau ada kalangan penonton sekarang ni yang nak tengok dengan lebih lanjut lagi, nak tahu apa lagi antara produk-produk yang disediakan, mungkin nak buat tempahan, bagaimana caranya, social media yang nak dikongsikan, silakan. Okey, boleh check out kita punya social media, Kulihat, ataupun pergi ke website kami, www.kulihat.com. Kami juga ada Shopee dan juga Lazada. Wow. Dan kalaulah misalnya saya nak order daripada Farah, berapa awal saya kena order? Kalau customize at least seminggu awal. Seminggu ya? Last minute dah tak boleh lah. Boleh tak kalau saya nak
produk yang ready made ni memang kita ada ready stock lah. Order hari ni kita boleh post dalam esok ataupun sehari kemudian. Ini sangat-sangatlah cantik ya. Fatin, ini kalau nak bagi hadiah ni memang sangat-sangat sesuai. Betul. Berapa lama masa yang ambil untuk buat ni? Buat ni sekejap je. Memang ni dah memang ada ready stock. Kalau you order hari ni boleh post esok dah. Senang. Yang mana tidak? Cantik sangat. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Farah untuk perkongsian hari ini kan. Ini sebenarnya inspirasi pendapatan. Kalau mungkin dekat rumah tak ada buat apa tu, boleh jugalah menghasilkan craft-craft tangan. Idea-idea daripada Farah ni boleh tengok di Instagram beliau. Betul tu. Dan siapa nak beli saya punya kitchen ni boleh DM saya ya. DM tepi. Okey, baik, kita nak berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kalau muzik tadi tu adalah masakan, dia macam cukup rasa dia, rempah ratus dia, garam gula dia. Gitu. Mendayu-dayu lah. Saya sukalah kan. Harapnya dekat luar macam cuaca yang baik lah. Okey, baik. Kita nak teruskan bertanya kepada, ini dia antara orang penting daripada kat sana. Memang kita ada Violina. Adakah itu nama sebenar awak? Tak. Bukan. Nama pentas je. Okey, nama pentas. Sebab tu Violina yang bermain violin. Ya. Kita juga bersama dengan Kamila. Hai Kamila. Kamila dan juga Sarah. Yang bermain kahun. Kahun. Itu dia kegemaran saya. Ya, dan kita nak kenalkan juga ini dia pengerusi Malaysian Buskers iaitu Encik Wadi Hamdan. Salam. Sihat Cik Wadi? Alhamdulillah. Saya nak sebut nama you tadi. Uyain. Susah, saya panggil Yana. Dah boleh tu, Uyaina. Dah 100 markah dah. Alright, Yana dan Cik Wadi. Ya, saya. Okey, kita bercakap mengenai Malaysian Buskers ini kan. Sebagai orang kata orang kuat di sebalik Malaysian Buskers ni, apa agaknya pencapaian setakat ini? Okey, basically first of all saya nak ucapkan terima kasih wanita hari ini yang selalu support Buskers. So perkembangan busking scene ni dah bergerak kepada orang kata satu industri. Dia dah cukup terbuka dan bergerak dengan cukup baik. So dia dah transformasi almost 10 years kita buat dan alhamdulillah. So semuanya dah mampu bekerjaya dengan sendiri. Ada yang mampu bekerja secara sambilan, ada platform for students. So melibatkan ramai orang yang mampu berada dalam satu industri yang cukup baik, yang very supportive by government, semua pihak. Alhamdulillah. So macam hari ni pun kita ada line up perempuan. Nanti kita cerita sikit kenapa ada perempuan kat sini. Mungkin boleh cerita sekarang. Boleh cerita sekarang kan? Sebab kalau kita lihat dalam kalangan buskers pun bukan kaum lelaki sahaja. Pastinya ada ramai kaum wanita di luar sana. Jadi saya difahamkan akan ada satu event yang dipanggil Buskenita. Okey, betul. Mungkin boleh terangkan. Kita dah almost banyak experience. Kita dah organize few festival, program, acara, dan kita nampak kali ini kita fokus pada jantina. Penglibatan kaum wanita, saya percaya bukan wanita hari ini bukanlah wanita yang semalam. Gitu. Dah sedikit dulu so bila kita tengok penglibatan kaum wanita dalam bidang basket ini semakin meningkat. So out of 10 saya boleh kata out of 10 ada 3 wanita di situ. So dengan adanya program yang kita cetuskan yang akan berlangsung pada 12 November 2022 di Lalaport Bukit Bintang. So yang mana kita akan buat satu program yang melibatkan ada 2 segmen. Satu adalah bengkel pada pukul 9 hingga pukul 12 tengah hari. Yang kedua adalah kita buat pertandingan khusus untuk kaum wanita berusia 18 tahun ke atas yang dah terlibat dengan basking, yang baru nak berkecimpung dalam bidang basking. So we are welcome to join this event pada 12 November nanti. Okey, maknanya lagi lebih kurang 2 minggu macam tu. Betul tak? Okey. Syarat dia cuma 18 tahun ke atas 18 dan tahun perlu ke atas yang dah cuba nak mencuburi dalam bidang basking. So through bengkel. So kita akan bagi pendedahan tentang pemahaman tentang dunia basking. Kita ada basic workshop dan kita ada sharing inspiration talk by baskers yang dah berkecimpung dalam bidang tersebut. Macam mana dia orang boleh memotivatkan orang lain juga. So saya rasa kita kena faham basking bukan sekadar muzik. Basking apa saja persembahan seni. Contoh kalau walaupun dia mampu bekerja sebagai seorang clown, this is the platform. So kadang-kadang orang fikir basking ni hanya perlu bermain muzik. Apa saja persembahan bakat. Contoh macam Yana nak pergi berteater di tepi jalan pun boleh menggunakan konsep basking, tak ada masalah.
Mungkin boleh dipertimbangkan idea tu. Masa saya berteater di tepi jalan. Saya kena jemput Cik Yana nanti dah jalan. Okey, baik. Kita nak tanya juga pendapat baskers wanita kita ni. Macam apa agaknya keterujaan bila adanya inisiatif ini dijalankan? So far alhamdulillah lah. Dia selain menjana pendapatan, dalam masa saya dapat improvekan saya punya playing, saya punya technical wise. Tapi sedap lah awak main violin tu. Dia sangat experience. Dia ni yang sangat experience. Kalau boleh juga nak tahu berapa lama agaknya dah berkecimpung? Saya bermain violin dah 20 tahun. 20 tahun. Wow. Okey, lepas ni boleh buka kelas. Boleh mengajar kepada mereka. Saya memang dah mengajar juga. Okey, baik. Baskers pun dah banyak kan dah jadi cikgu mengajar. Alhamdulillah. Bagusnya. Okey, itu antara orang kata kejayaan boleh menjana pula pendapatan lain. Baik, kita nak tanya pada Kamila pula. Bagaimana agaknya inisiatif yang dijalankan ini boleh ramai lagi golongan wanita menceburi? Maksudnya? Sorry. Dengan adanya inisiatif yang dijalankan ini, mungkin ramai lagi basker-baskers wanita boleh menceburi seperti anda. Ya, hopefully lah sebab kita wawarkan di platform yang termampu kan. Dan pelbagai aktiviti menarik dijalankan. Jadi hopefully akan menarik mereka yang berminat dan juga awaken pada mereka yang baru sedar yang diorang minat benda-benda macam ni. Sebab walaupun minat orang selalu cakap minat kita buat sebagai hobi je, tapi hobi pun it's something yang tak apa kalau kita bukan setakat tu, boleh pergi jauh. Sebagai self fulfillment. Ya, betul. Itu. Kepuasan. Dan hari ini saya belajar tentang alat muzik baru dari Sarah, iaitu kahun. Silakan Sarah. Sarah, mungkin boleh kongsikan berapa lama dah main dan apa sebenarnya harapan Sarah untuk masa depan baskers-baskers wanita khususnya? Ya. Okey. Saya baru je. Bolehlah dalam setahun lebih main kahun ni. So harapan saya untuk Malaysian baskers Nita. Yes. Harapan saya harap ramailah perempuan-perempuan, wanita-wanita yang boleh join untuk program. Betul. Kita banyak program actually. Kita banyak program yang kita dah rasa very general on basking. So this is the first step very exclusive untuk wanita. So we welcome all the wanita ni semua untuk join Baskers Nita. InsyaAllah we organised by Malaysian Baskers dengan kerjasama kita buat dengan Kreatif Malaya One NGO. Ada juga sokongan daripada agensi Intidadah Kebangsaan. Kami ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita, Cik Wadi Hamdan, Violina, Kamila dan juga Sarah atas perkongsian pada hari ini. Okey, dan kepada anda terima kasih juga kerana menonton siaran kita pada hari ini. Sudah tak sedar dah sejam kita bersiaran, Fatin. Ya, dan esok kami akan kembali dengan topik iaitu pengurusan harta. Siapa yang layak? Siapa yang layak? Esok kita nantikan bersama rakan-rakan kita Sugita dan juga Fiza Sabjahan. Kami tinggalkan anda di sini. Semoga yang baik-baik saja untuk anda. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Stay safe semua. Bye. Thank you. Takut nanti lekas tu